Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, so hari ni kita sambung dengan kelas Teacher Nori, biologi tingkatan 4, bab 3, pergerakan bahan melintasi membran plasma. Okey, sebelum ni kita dah tengok mengenai pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif. Apakah perbezaan antara kedua-duanya, apakah persamaan di antara kedua-duanya. Okey, so sekarang kita tengok di manakah lokasi berlakunya pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif. Okey, sebelum ni kamu dah belajar pengangkutan aktif mesti melibatkan penggunaan ATP atau tenaga semasa proses mengangkut bahan, dan bahan boleh sama ada meneruni kecerunan kepekatan ataupun menentang kecerunan kepekatan. Tetapi kalau pengangkutan pasif berlaku tanpa kehadiran tenaga dan sentiasa bergerak menuruni kecerunan kepekatan. So sekarang kita tengok lokasi dia. Okey, untuk pengangkutan pasif dalam organisma biasanya berlaku semasa pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah melalui resapan ringkas. Ni ulangan masa menengah rendah, kamu dah belajar KSSM menengah rendah. Okey, so resapan ini berlaku pada antara dinding alveolus dan juga kapilari darah, yang mana kedua-duanya hanyalah setebal satu sel. Okey, kita panggil resapan ringkas sebab dia tidak memerlukan apa-apa bantuan daripada protein pengangkut ataupun liang protein. Okey, so daripada darah pada arteri pulmonari adalah darah tinggi oksigen yang mana kaya dengan karbon dioksida dan kurang konten ataupun kepekatan oksigen. So disebabkan kepekatan karbon dioksida dalam kapilari darah tinggi berbanding di dalam alveolus, maka karbon dioksida akan meresap dari kapilari darah ke dalam alveolus. Okey, begitu juga semasa dalam alveolus bila kita menarik nafas, kepekatan oksigen di dalam alveolus adalah jauh lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam kapilari darah, menyebabkan oksigen meresap keluar daripada alveolus ke dalam kapilari darah, dan ini akan berterusan sehingga ia mencapai keseimbangan. Okey, until it reach dynamic equilibrium. So dia menuruni ataupun mengikut kecerunan kepekatan. Okey, and then penyerapan semula air berlaku secara osmosis melalui tubul renal di ginjal. Okey, tubul renal di ginjal dalam nefron ni dalam ginjal. So air akan meresap. Okey, serapan semula sebab ni kamu akan tengok lebih lanjutlah. So semasa proses ultrafiltration, semasa penurasan, semua air dan konten dalam darah akan keluar masuk ke dalam tubul renal dalam nefron tadi. So air perlu diserap semula ke dalam badan, okey, secara osmosis untuk memastikan badan kita mempunyai jumlah air yang mencukupi. So ini berlaku dekat ginjal lah. Okey, kita ada penyerapan air oleh sel akar rambut tumbuhan melalui osmosis. So ini adalah akar. Okey, sel akar. Ini adalah sel rambut akar. Okey, kenapa ada rambut? Untuk menambahkan luas permukaan. So in between soil, di antara tanah tadi, kita ada ion mineral dan juga air. So ion mineral dia duduk di dalam air. Okey. So bila air meresap masuk daripada air tanah, kita panggil air tanah sebab bukan tanah tu yang tu, tapi in between tanah ada air. Tu air tu kita kenali sebagai air tanah. So air itu tadi dia akan meresap masuk ke dalam akar rambut tumbuhan melalui proses osmosis. Namanya mesti osmosis. Selain daripada air, namanya resapan ringkas ataupun resapan berbantu. So ini kamu kena take note. Okey, kena ingat. Jangan confuse, jangan tertukar. Okey. Untuk mineral biasanya diangkut melalui pengangkutan aktif. Okey, dia tidak diangkut melalui pengangkutan pasif biasanya. Sebab apa? Even though konten ataupun kepekatan ataupun kandungan mineral dalam air tanah adalah rendah berbanding dalam tumbuhan, still tumbuhan ataupun akar akan serap mineral tu masuk. Sebab mineral ni adalah antara elemen paling penting dalam pertumbuhan-tumbuhan. Okey, dia nak hasilkan klorofil, dia nak hasilkan protein, semua memerlukan mineral. So, by hook or by crook, dia kena bawa masuk mineral tu. Okey, that's why dia lakukan pengangkutan aktif. Okey.
And then kita ada penyerapan molekul fruktosa berlaku secara resapan berbantu di bilis. Okey, bilis ni dalam usus kecil. Okey, kamu dah belajar masa tingkatan 2 kalau tak silap cikgu Okey, untuk pengangkutan aktif dalam organisma, okey, penyerapan glukosa dan asid amino dalam bilis, ini berlaku secara pengangkutan aktif. Okey, penyerapan semula glukosa dalam tubuh renal di ginjal. Dah jumpa tadi kan, tubuh renal di ginjal. Okey, tubuh renal dia akan serap 2 benda. Satu, dia akan serap 3 benda sebenarnya. Dekat nefron dia akan serap glukosa, dia akan serap mineral balik. Okey, sebab kita tak nak mineral hilang daripada badan kita. Dan juga dia akan serap semula air. Cuma, air sahaja yang berlaku secara pengangkutan pasif ataupun secara osmosis. Okey, untuk glukosa mesti pengangkutan aktif. That's why, memang tak logik air kencing orang yang normal ada glukosa. So, once kalau dalam air kencing kamu ada glukosa, means kamu pesakit kencing manis. Okey, by hook by crook dia mesti buang semua glukosa. Tak ada langsung. Okey, that's why kita gunakan penyerapan semula melalui pengangkutan aktif. Okey, and then penyerapan air mineral oleh sel akar rambut tumbuhan. Okey, kita tengok dulu konsep larutan. Okey, ada 3 larutan yang terlibat yang menyebabkan sesuatu zat terlarut ataupun air bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan. Merentasi membran separa telap ataupun membran telap memilih. Okey, 3 larutan iaitu larutan isotonik. Okey, isotonik. Larutan hipotonik. Larutan hipertonik. Okey, larutan isotonik, kepekatan bahan terlarut sama dengan subsel. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, kiri kanan sama. Okey, so bila dia sama, that means jumlah molekul air sama, jumlah bahan terlarut juga sama, maka tiada pergerakan bersih air. Kena faham kat sini, tiada pergerakan bersih air bukan maksudnya air tak bergerak. Air still bergerak, cuma jumlah pergerakan dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri adalah sama. Menyebabkan net movement of water is 0. Okey, tak ada beza. Okey, kalau B ke A gerak 3 molekul, maka A ke B pun akan bergerak 3 molekul. Okey? Untuk larutan hipotonik, dia adalah larutan yang mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah. Means, bahan terlarut sikit tapi molekul air sangat banyak. So, kalau kita kenali sebagai larutan yang cair. Cuma, kita penggunaan perkataan larutan cair itu kurang tepat sebab kadang-kadang larutan hipertonik juga masih lagi dalam bentuk larutan yang cair. Cuma kalau bandingkan dengan sel, larutan tu mungkin adalah larutan hipertonik. Okey? So, mesti kamu punya statement tu bahan terlarut yang rendah dan keupayaan air yang tinggi. Keupayaan air tinggi means water molecule adalah water molecule dia banyak. Okey, untuk dalam kes ini, dalam gambar ini, antara A dan B, A adalah hipotonik berbanding B. Dia mesti ada perbandingan. Awak tak boleh kata larutan A hipotonik. Dia banding dengan apa? Banding dengan sel tumbuhan, banding dengan subsel haiwan. Okey, bandingkan larutan dalam bekas satu lagi. Okey. So, bila larutan A ni hipotonik terhadap larutan B, C ada perkataan berbanding ataupun terhadap. Air tadi, molekul air akan meresap dari larutan A ke larutan B secara osmosis sehingga mencapai keseimbangan dinamik. That means sehingga jumlah air di antara A dan B adalah lebih kurang sama. So, ini biasanya selalu keluar dalam exam, dia akan menyebabkan paras air dekat B akan meningkat, manakala paras air kat kawasan A akan menurun. Sebab apa? Bila molekul air bergerak ke arah B, okey, dia bergerak ke arah B, air volume ataupun isi padu air larutan B akan meningkat, manakala isi padu larutan A akan menurun. Disebabkan oleh pergerakan molekul air. Nanti awak tanya cikgu, kenapa yang B tak gerak? Sebab kenapa zat terlarut tak bergerak? Sebab zat terlarut ni besar. So, yang bergerak hanyalah molekul air. Okey? Okey, untuk larutan hypertonik must be opposite from larutan hypotonik. So, bila larutan hypotonik, kepekatan terlarut dia rendah, maka untuk hypertonik, kepekatan bahan terlarutnya mesti tinggi, manakala keupayaan airnya rendah. Okey? So, tengok sini zat terlarut sini ada 3. Banding dengan B, zat terlarutnya sedikit. Okey? So, larutan hipertonik, zat terlarutnya mesti
lebih banyak. Okey, bila dia lebih banyak, dalam bahasa mudah kita adalah larutan itu pekat. Tapi jangan guna perkataan pekat. So, disebabkan larutan A adalah hypertonik berbanding larutan B, maka molekul air akan meresap dari larutan B ke larutan A secara osmosis. So, setiap kali kamu explain, baik soalan struktur atau soalan esei, keyword kamu adalah, kamu kena sebut larutan tu larutan apa. First, contoh, kamu sebut larutan tu larutan apa, hyper, hypo, iso. And then dia punya movement. Water molecule. Molekul air dia bergerak dari mana ke mana. Third, mesti ada kaedah. Melalui osmosis ke, resapan ke. Mesti ada 3. Nama dia, bergerak dari mana ke mana. Dan satu, dia punya proses. Tambahan, ada satu. Sebelum dia bergerak. Kadang-kadang soalan tu dah cerita larutan hypertonik. Awak tak boleh cerita larutan hypertonik kan? Awak ceritalah kepekatan bahan terlarut dia lebih tinggi berbanding B. Ataupun jumlah molekul airnya lebih rendah berbanding B. Tak apa, yang ni kita akan tengok dalam latihan nanti. Tapi tolong ingat keyword tu. Setiap kali cerita pasal tajuk ini, iso, hypo, hypo, skema jawapan akan cerita pasal benda ni. Nama larutan, dia punya kepekatan tu, kandungan dia apa, mana lagi pekat, kandungan zat terlarut tinggi, zat terlarut rendah, ataupun kandungan air tinggi, kandungan air rendah. And then movement dari mana ke mana, molekul air tu dari mana ke mana, ataupun dia punya zat terlarut tu dari mana ke mana. And then nama proses. Osmosis ke, resapan ke. Cikgu dah sebut 4 kat sini. Dia akan jadi sama ada 3 markah, 2 markah atau maksimum 4 markah. Kalau dia combine, soalan tu combine untuk 2 gambar rajah misalnya, iso dengan hyper, dia beri total essay 6 marks, 6 markah ataupun 8 markah. Tapi dia punya point sama. Macam cikgu cakap tadi. Awak cerita yang tu sahaja. Kita tengok kesan larutan hypertonik dan isotonik ke atas sel haiwan. So, kita dah kenal larutan hypo tu apa, hyper tu apa, iso tu apa. Sekarang kita tengok. Bila kita rendam sel darah merah dalam larutan hypotonik, ingat larutan hypotonik tadi, zat terlarutnya sedikit, kandungan airnya tinggi, molekul airnya banyak. So, bila kandungan airnya banyak, berbanding subsel darah merah, subsel ni adalah condition dalam sel tu, sitoplasma dia. Kepekatan sitoplasma dia, tu kita panggil subsel. So, bila kepekatan dalam ni lebih tinggi berbanding larutan dekat luar, maka molekul air akan, sekejap, kita pakai warna lain, tak nampak. Molekul air akan meresap masuk daripada larutan hypotonik ke dalam sel darah merah. Menyebabkan, ini keyword pertama, masuk satu markah. Menyebabkan sel mengembang dan akhirnya meletus, satu markah. Kenapa dia meletus? Sebab dia tidak mampu menahan tekanan osmotik dalam sel. Kerana dia tiada dinding sel. Ini pun keyword utama. Dia tak ada dinding sel. And then, kalau kamu guna bahasa Inggeris, kamu akan cakap dia burst. It will expand ataupun swollen and burst. Tolong jangan guna perkataan meletup. Mesti meletus. Meletup jangan meletup. Ini bukan explosion pakai bom ke apa ke tak. So proses sel darah merah tadi mengembang dan meletus dikenali sebagai hemolisis. Tolong ambil tahu, hemolisis hanya digunakan untuk sel darah merah sahaja. Because hemo comes from the word hemoglobin. Hemo datang daripada perkataan hemoglobin yang ada dalam sel darah merah. Manakala lisis bermaksud, bahasa mudah dia lah, pecah. That means sel darah merah pecah. Awak tak boleh pakai untuk sel pipi ke, sel lain tak boleh. Sel haiwan lain kamu tak boleh guna perkataan hemolisis. Hemolisis hanya untuk sel darah merah. Next, larutan hypertonik, kita tahu kandungan airnya rendah. That means kalau bandingkan dengan sel darah merah, di luar ni kurang air, di dalam ada banyak air. So senangnya lah. So dalam ni kepekatan rendah, di luar kepekatannya tinggi. Kepekatan zat terlarutnya tinggi.
Jadi molekul air daripada sel darah merah akan meresap keluar melalui osmosis. Apa jadi? Sel akan mengecut. Okey? Dan proses dikenali sebagai krenasi. Okey? Untuk sel darah merah dalam larutan isotonik pula, disebabkan namanya isotonik bermaksud kepekatan subsel darah merah adalah sama dengan kepekatan larutan di luar sel. Maka, air akan meresap masuk dan keluar dalam kuantiti yang sama, menyebabkan tiada pergerakan air bersih merentasi membran plasma. Oleh itu, bentuk sel akan kekal. Okey? So, dalam badan kita adalah penting untuk kita kekalkan bahawa sel darah merah kita berada ataupun dikelilingi oleh larutan isotonik. So, sel darah merah dikelilingi oleh plasma darah. So, bila awak kurang minum air, badan awak sentiasa air kosong bukannya air manis. Okay, bila badan awak kurang air kosong, apa dia buat? Dia akan cuba melakukan proses pengosmokawalaturan. Bermaksud dia cuba balancekan kandungan air dalam badan awak dengan memastikan badan plasma darah awak sentiasa dalam keadaan isotonik. So macam mana dia buat? Even though kamu tak minum air kosong, dia akan kurangkan isi padu air kencing yang keluar. So bila awak tak minum plain water, awak tak minum air kosong yang cukup untuk badan awak telah mendera buah pinggang awak, ginjal awak, okey, untuk menyekat air kencing daripada keluar dalam isi padu yang banyak. Okay, that's why it's very important untuk kamu minum air at least 8 glasses per day. Plain water. Okay, plain water. Bukannya air gas, bukan air kotak. Okay. Okay, sekarang kita tengok kesan larutan tadi ke atas sel tumbuhan. Konsepnya sama, cuma kesannya berbeza. Okay, untuk larutan hipotonik, sel tumbuhan takkan mengembang dan pecah. Sebab apa? Dia ada apa? Sebab dia ada vakuol dan dia ada dinding sel. Okay? Bila air banyak masuk dalam sel tumbuhan, vakuol fungsinya menyimpan air dan mineral kan? So, vakuol tadi akan mengembang dan dia akan tolak sitoplasma ke arah membran plasma dan seterusnya ke arah dinding sel. So, bila dia keep on pushing outward, bila air tadi asyik menolak, air yang banyak masuk tadi, ni vakuol. So, bila air banyak masuk, dia akan pergi dekat vakuol. Okay, dia akan pergi dekat vakuol. So, vakuol akan tolak membran plasma dan juga dinding sel. Tak nampak rupa ni. Okay. Dia akan tolak ke arah dinding sel menyebabkan dinding sel tadi berada dalam keadaan yang segah. Okay, segah. Besok tengok sayur-sayur kalau ataupun tumbuhan herba, kalau kita selalu siram dia dengan air, dia akan ada keadaan upright. Tegak. Dia segah. Okay, daun pun tidak layu. Okay, itu segah kita panggil segah. Bukan segar. Segah. Okay, term yang kamu kena guna adalah segah. Okay, sel tumbuhan tidak meletus kerana dia adalah tegar dan kuat. Okay, ingat balik. Sel tumbuhan diperbuat daripada selulosa. Juga kamu pernah belajar masa menengah rendah. Okay, so tekanan segah ni penting kepada sel tumbuhan sebab dia boleh memberikan sokongan mekanikal dan juga mengekalkan bentuk sel. Okay, ini terpenting terutamanya untuk menyebabkan sel pengawal, gut cell dekat bahagian daun tu mengembang supaya stomata ataupun stoma terbuka untuk proses fotosintesis. Okay, juga penting bagi tumbuhan yang tidak berkayu supaya kekal tegak dan dapat menerima cahaya matahari dengan maksimum. Okay. And then kita kesan larutan hypertonik. Ada beza kan gambar tadi dengan gambar yang ni. So, bila sel tumbuhan tadi dimasukkan dalam larutan hypertonik. Okay, ni yang normal. Okay. Bila kita letak dia dalam larutan hypertonik, jadi kandungan air dalam
sel ini, tengok saya buka lukis membran plasma. Nah, bila kita tengok dalam membran plasma pula. Bila rendam dalam larutan hypertonik, air akan keluar kan? So, bila air keluar, molekul air keluar menyebabkan bakul mengecut. So, bila bakul mengecut, bakul mengecil, sitoplasma akan mengecut dan dia akan menyebabkan membran plasma tertarik menjauhi dinding sel. Abaikan rupa lukisan yang tak betul tu. Ni membran plasma Ni. Membran plasma. Dia tertarik menjauhi dinding sel. Okey? Bakul dah kecut. Sebab apa? Kurang air. Okey? Membran plasma tadi mengecut. Proses ini kita kenali sebagai plasmolisis. Okey, yang ini akan menyebabkan daun dan batang pokok terlentur ke bawah. Ini untuk tumbuhan tak berkayu, shrubs, sayur-sayur semua tu bukannya pokok berkayu. So, kelayuan akan berlaku. Pokok akan layu. So, dia boleh segah semula kalau kita segera pindahkan tumbuhan ataupun sel tumbuhan ini tadi ke dalam larutan hypotonik. Okey, mesti pindah dalam hypotonik. Kamu tak boleh kata pindah ke dalam isotonik. Kalau pindah dalam isotonik, sekarang dia dah pekat tau. Dia punya konten dalam tu dah pekat ni. Dalam ni dah pekat. Dalam ni dah kurang air. So, kalau kamu kata isotonik, that means kita rendam dalam larutan yang kurang air. So, kamu mesti guna perkataan hypotonik. Rendam balik dalam larutan hypotonik dengan segera. So, bila segera, air akan masuk semula. Okay, air akan masuk balik dalam ni. Masuk semula dalam ni. Okay, dan sel tu akan segah semula. Ini dikatakan mengalami diplasmolisis. Okay, D kat depan stands for opposite untuk plasmolisis. Okay, bertentangan bagi plasmolisis. Okay, kita tengok larutan isotonik. Okay, bila sel tumbuhan dan larutan di luar bersifat isotonik, keupayaan air adalah sama. Okay, so pergerakan air meresap ke dalam dan keluar adalah sama. That means air keluar ke, air masuk ke, sama sahaja. So that means tak ada perubahan. So sel dikatakan berada dalam keadaan flaccid. Okay, sel dikatakan berada dalam keadaan flaccid. Okay, itu sahaja hari ini. Ada masalah, ada apa yang tak faham, boleh komen. Thank you dan bye-bye.